kenapa susah sangat nak lulus ujian pelanggaran ni? Sebenarnya ujian pelanggaran ni ada macam-macam jenis dan tak semua senang nak cemerlang. Sekarang ni kalau tak cemerlang, tak dapat 5 bintang, dia macam fail lah, sebab orang akan ada persepsi negatif tentang keupayaan kejuruteraan satu-satu syarikat kereta tu kalau tak dapat 5 bintang. Untuk kebanyakan pembeli, reka bentuk memang adalah ciri utama lah yang akan membuatkan mereka pilih satu produk ataupun tidak. Sebab tu syarikat kereta membelanjakan wang yang banyak untuk menghasilkan reka bentuk yang sangat cantik. Malah mereka berbelanja berjuta-juta untuk menghasilkan kereta konsep yang cantik just nak menarik perhatian kita. Jadi ujian pelanggaran ni mula dilakukan pada tahun 1960-an. Jenama seperti Volvo dan Mercedes-Benz memang pelopor, itu betul. Dan mereka melakukan ujian pelanggaran yang agak kuno lah, agak mudah. Ya, itu untuk membantu mereka memahami bagaimana untuk menghasilkan kereta yang lebih selamat. Ujian awal ni dia mudah. Banyaknya langgar tembok tu lah. Ataupun mungkin ada yang langgar kereta dengan kereta, dan juga ada yang langgar bagi terbalik, dan beberapa lagi ujian yang mudah begitu. Dan masa awal-awal dia orang nak tengok apa yang berlaku masa pelanggaran, pasal tak pernah ada satu pemahaman secara teknikal lah, secara betul-betul. Nak nampak steering tu bergerak dan footwell collapse, itu menyebabkan kecederaan kat dada, kat kaki. Masa tu awal-awal tu lah kita mula memahami kecederaan yang berlaku semasa pelanggaran. Jadi daripada kajian awal inilah terhasil konsep seperti passenger cell, security cage dan pelbagai-bagai lagi apa yang kita nampak pada kereta moden sekarang. Nama saya Syamsul Yunus dan selamat datang ke FTV. Sebenarnya kita ada banyak menghasilkan video-video macam ni. Jadi kalau awak suka, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng supaya tak ketinggalan. Jadi ujian awal pelanggaran ni memang mencetus satu pemahaman mengenai konsep sel pelindungan ataupun protection cell ataupun safety cell ataupun ruang selamat untuk penumpang. Kalau dulu jurutera rekakan keseluruhan kereta tu keras tapi sekarang ada ruang yang direka untuk remuk dan menyerap tenaga supaya penumpang tu tak cedera, kereta rosak tak apa. Pada mulanya setiap syarikat melakukan ujian pelanggaran sendiri dan mereka menggunakan hasil daripada ujian sebagai salah satu bahan promosi kereta mereka. Jadi disebabkan ujian ni semua berbeza-beza, sukar untuk kita sebagai pembeli untuk menilai keputusan tersebut, dan inilah yang akhirnya mencetus pembangunan satu piawai yang dikongsikan ataupun digunakan oleh semua orang untuk membuktikan bahawa kereta mereka selamat. Kalau saya jujur, saya kena katakan bahawa penerimaan awal protokol piawaian untuk ujian pelanggaran ini sebenarnya ialah didorong daripada pihak pemasaran yang mahu menggunakan elemen tersebut untuk meyakinkan pembeli untuk membeli kereta mereka. Pada awal tahun 1980-an, pelanggan mula melihat kepada keputusan pelanggaran dan media juga mula melaporkan prestasi setiap model. Pada awalnya, ia adalah sebagai satu lagi maklumat menarik untuk dibaca tanpa betul-betul mendapat perhatian umum sebagai sesuatu yang penting. Masa tu peminat-peminat kereta, peminat-peminat engineering, dia akan sukalah baca maklumat ni, tapi awam dia orang tak perasan sangat. Maksudnya kita ni bila bab keselamatan bukan cakna sangat. Kalau kena bayar lebih untuk brake ABS, tak maunya. Tapi kalau kena charge tambahan untuk rim besar, senang je nak setuju kan. Logik bengongnya ialah brake ABS tu bukan selalu pakai, dia kata. Kalau kita bukan aksiden hari-hari, tapi rim tu hari-hari tengok. Terpulanglah pada masing-masing. Siapa kat sini yang macam tu? Cuba mengaku. Cuma sekarang benda yang kita berkira ialah sama ada nak bayar lebih untuk nak beg udara ke, auto emergency braking ke, adaptive cruise control ke. Sebab benda-benda lain macam ABS, electronic stability control, dual beg udara, semua dah jadi piawai. Nak lulus jualan kereta kat Malaysia ni, dah dapat sijil JPJ, mesti kena ada semua benda-benda ni. Jadi masa mula-mula dulu tu, keputusan ujian ni hanya sebagai perhiasan dalam brosur lah dan laporan media. Nampak cantik tapi tak ramai orang yang pedulikan sangat. Dan masa mula-mula dulu, protokol ujian mungkin kelihatan agak mudah, di mana kereta dipecutkan kepada laju tertentu sebelum menghentam tembok atau halangan keras. Kemudian diukur kerosakan kereta lah, berapa banyak deform dan sebagainya, dan dikira daripada situ tahap kecederaan. Penting untuk saya terangkan di sini bahawa piawai European yang bergelar European New Car Assessment Program atau Euro NCAP ni sebenarnya dibangunkan oleh badan yang mewakili kepentingan keselamatan pengguna dan juga industri otomotif, dan sebenarnya banyak dianjakkan oleh pihak media, terutama sekali media di Germany. Manakala di Amerika Syarikat pula piawai dibangunkan oleh apa yang dipanggil Insurance Institute of Highway Safety. Ini ialah gabungan kepentingan syarikat-syarikat insurans. Yalah, maklumlah sebenarnya syarikat insurans yang kena bayar ganti rugi, jadi mereka memang ada kepentingan lah nak jual kereta-kereta yang selamat untuk mengurangkan klaim sebenarnya. Jadi daripada situ terlahirlah dua piawai, iaitu yang Eropah punya Euro NCAP dan kemudian IIHS yang di Amerika Syarikat. Jadi piawai ni sama lebih kurang, tapi ada sedikit perbezaan-perbezaan tertentu lah. Sebagai contohnya, ujian di Amerika Syarikat kadang-kadang memerlukan kelajuan yang tinggi sikit daripada Eropah. Mungkin 5 km, mungkin 10 km daripada tinggi. 10 km tu mungkin kita nampak macam sikit kan, tak banyak kan. Tapi tahap kecederaan yang berbeza berlaku dengan beza hanya 10 km sejam. Jadi genung-genungkanlah tu masa kita memandu.
Jadi ujian pelanggaran depan sepenuhnya itu memang baguslah masa awal, tapi jurutera mendapati bahawa ini sebenarnya bukan representatif ataupun tidak sama seperti apa yang berlaku di dunia, di jalan raya sebenarnya. Di mana bila nak berlaku pelanggaran, kalau kita tak tertidurlah, kita akan cuba mengelak. Di mana kereta tu tak akan melanggar sepenuhnya ke depan, tetapi mungkin kena CP sahaja. Bila pelanggaran tu berlaku dan keseluruhan depan kereta tu dia ada dua kerangka besar lah untuk menyerap hentakan. Tapi kalau kita cuba mengelak, mungkin akan menghantam hanya satu kerangka depan. Jadi adakah satu kerangka depan itu cukup untuk menghalang kemasukan ataupun kejadian di mana lori melanggar kereta dan gemuk teruk? Dan apa yang mereka dapati ialah bumper lori ataupun 4x4 yang adalah tinggi daripada tepi kereta. Jadi ini menyebabkan tempat yang dilanggar tu tidak cukup kukuh dan remuk masuk ke dalam teruk. Jadi protokol baru ni memaksa syarikat kereta menghasilkan B-pillar yang lebih kukuh. Mereka menggunakan besi ultra keras lah, selalunya menggunakan heat press form punya steel untuk menghasilkan kerangka yang lebih kukuh. Jadi pelanggaran CC ni penting nak lulus kena ada beg udara lah. Kalau tak ada beg udara memang susah nak lulus sebab di ruang antara kepala kita dengan tiang tu sangat sedikit. Kalau tak ada 6 beg udara, jarang akan dapat 6 bintang di mana-mana pasaran yang melakukan ujian CC. Walaupun terdapat banyak cara ujian yang diguna pakai sekarang, masih juga terdapat protokol baru yang sedang dibangunkan. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata awak tekan butang like tu dan kongsikan video ni dengan kawan-kawan dan langgani saluran kami, dan juga kalau kau suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya tak ketinggalan. Okey, kini ujian yang baru yang sudah mula digunakan iaitu dipanggil Small Overlap Rigid Barrier. Small Overlap Rigid Barrier ni di mana kereta dilanggar kepada satu tembok yang keras dan di mana hanya 20% sahaja bahagian depan kereta menghentam objek tersebut. Jadi masa ujian mula-mula kita langgar keseluruhan depan kereta. Ada dua kerangka nak menahan objek daripada masuk dalam mengemukkan kabin. Kemudian dibuat 40% offset. Ada sebelah satu aja kerangka. Kali ini dengan 20% ni kerangka apa pun tak ada. Tapi still kereta tu kena menghasilkan keadaan yang selamat untuk ke penumpang walaupun dalam keadaan pelanggaran. Ini lebih mencabar lagi sebenarnya. Protokol ini sebenarnya dia membayangkan bila kita mengelak dan hampir-hampir selamat. Jadi kita sendiri kita langgar, mungkin lampu depan, bucu depan kena tayar kereta depan. Tapi objek tu ataupun lori ataupun tembok ataupun apalah yang kita langgar halangan tu mungkin akan kena bucu kabin kita, A-pillar dan ke depan. So dia mungkin akan remuk dengan teruk. Jadi ujian ni cuba membayangkan tersebut dan macam mana syarikat kereta perlu menghasilkan kabin yang tetap kukuh walaupun tidak dapat menggunakan sebarang kerangka depan untuk menyerap hentakan. Sebenarnya ujian ni sudah pun beroperasi lebih 10 tahun dan sekarang ni barulah kita mula nampak keputusan-keputusan yang bagus. Ini bukan kerana syarikat-syarikat kereta dia punya engineer tu cabut dan tak reti nak reka bentuk kereta. Sebenarnya keputusan yang teruk pasal awal-awal dulu memang dijangkakan lah, kerana biasa dalam industri kereta ni benda yang kita kena faham ialah dia punya product cycle dia lah. Kebanyakan platform akan bertahan selama 2 model cycle, jadi 10 tahun. Satu model cycle typically sekarang 5 tahun, 5 hingga 7 tahun lah, depending on class and all that kind of thing. Jadi bila dia mula perkenalkan, ada syarikat yang dah 5 tahun dalam dia punya platform cycle. Ada produk yang baru perkenalkan platform cycle. Jadi syarikat yang baru saja perkenalkan dia punya platform cycle 10 tahun lah baru nak dapat keputusan yang elok. Dia akan cuba modify masa dia punya midterm ataupun second product cycle dia tu, tapi jarang dia akan dapat lulus dengan cemerlang lah. Jadi ini yang menyebabkan di mana sekarang lepas 10 tahun 10-12 tahun baru kita nampak banyak syarikat kereta sudah mula mendapat keputusan yang cemerlang dan kembali kepada dia punya full 5-star rating lah. Kerana ujian ni sekarang ni baru sekarang kita nampak digembar-gemburkan kan, jadi lebih besar lagi beritanya. Jadi untuk ujian Small Overlap Rigid Barrier ataupun SORB ni, SORB ni, syarikat kereta perlu mengukuhkan kerangka pintu tu, utamanya opening pintu tu kena cukup kuat untuk tahan hentakan sebab dia akan membantu passenger cell tu tak collapse. Ia juga memerlukan reka bentuk semula seluruh kerangka depan, sistem gantungan, roda tu pun kena reka bentuk dan juga struktur kabin lah of course. Kalau dulu kita menggunakan kerangka sebelah untuk menghalang ataupun menyerap hentakan, kali ini kerangka tu pun tak digunakan. Jadi ada setengah syarikat dia macam extend sikit lah, dia buat melebarkan macam besi kat depan untuk catch sedikit daripada daya tu, dan kemudian roda dan sistem gantungan menjadi salah satu elemen yang penting yang terpaksa menerima hentakan ataupun menyerap hentakan. Dan roda itu sendiri sekarang direka bentuk juga untuk menjadi sebahagian daripada komponen keselamatan lah, di mana cara dia crumple, cara dia pecah juga membantu untuk menentukan bagaimana
kabin tersebut selamat dalam pelanggaran ataupun ujian ini. Lagi satu, kalau kita tengok dalam ujian-ujian ini, disebabkan pelanggaran tepi ini akan menyebabkan kereta juga mengempar sikitlah ke kanan dan ke kiri depending on which side you langgar. Ia juga memerlukan mereka bentuk beg udara yang lebih agresif. Kalau dulu kita tengok beg udara mungkin berhenti awal dekat sini, yang baru-baru ni beg udara pergi sampai ke hujung tingkap. Dan ini membolehkan ia melindungi muka ataupun kepala pemandu dan penumpang depan daripada menghentam base of the A-pillar. Menurut perunding kejuruteraan Munro dan Associates, pembuat kereta boleh mengambil strategi ofensif ataupun defensif dalam menghadapi ujian ini. Strategi defensif ialah dengan mengukuhkan struktur kabin, dan di mana bila pelanggaran itu berlaku, kabin itu menerima hentakan dan masih lagi terus kukuh. Kalau dia ofensif pula, masih lagi menghasilkan kabin yang kukuh tapi cuba untuk mengelak daripada objek tersebut menghentam kabin langsung ataupun hanya kena CP sahaja. Dan kita tengok ini digunakan oleh beberapa syarikat seperti Volvo. Nampak jelas dia orang punya strategi ialah ofensif. Menurut Munro, kalau kita nak tengok sama ada ofensif ataupun defensif ni, yang ofensif tu selalunya dia akan menggunakan roda dan semua struktur depan untuk menolak barrier itu jauh daripada kabin. So dia kena sikit saja dan kenderaan tu terus bergerak ke depan selepas melanggar. Dia sendiri tepi dan bergerak ke depan. Tapi kalau yang mana defensif, dia akan crumple, tangkap dan kenderaan akan berpusing. Kabin tetap kukuh juga. Jadi bukanlah kata satu tu baik, satu tak baik, tapi cuma Munro mengatakan kalau mengambil strategi defensif walaupun kerangka kabin tetap selamat, kereta akan berpusing. Jadi sekarang kita menghadapi risiko dilanggar daripada tepi oleh trafik yang mendatanglah daripada depan ataupun daripada belakang. Dan apabila sudah berlaku pelanggaran SORB tadi, selalunya airbag sisi dan airbag depan sudah pun dikeluarkan. Jadi kita sekarang tidak mempunyai perlindungan lah jika dilanggar daripada tepi. Jadi pada saya, kita tengok sekarang ni walaupun syarikat kereta dah mula mendapat keputusan yang cemerlang daripada ujian tersebut, tapi terdapat beberapa lagi lah faktor-faktor yang mungkin akan diambil kira. Mungkin saya rasa di masa depan akan lebih ramai syarikat yang akan mengambil strategi ofensif daripada yang defensif, kerana ada kelebihan-kelebihan yang agak nyata lah seperti apa yang disebutkan oleh Munro dan Associates. Jadi sekarang saya nak tanya sikit, korang tengok tak skor keselamatan ASEAN NCAP masa nak beli kereta? Siapa yang belik ciri keselamatan dan tentukan pilihan pembelian berdasarkan ciri keselamatan? Berapa ramai? Ke ramai lagi yang masih memilih reka bentuk, yang kata kalau tak cantik aku tak nak beli? Sebenarnya saya rasa rugi tau kalau tak ambil kira faktor keselamatan, sebab syarikat kereta belanja banyak duit untuk melulusi ujian-ujian lah NCAP ni. Dan kalau kita tak ambil kira benda-benda tu, rugilah. Jadi makna kita akan membeli kereta atas dasar yang mungkin kurang tepat lah. Ini sayang sebab bila kita tengok syarikat tempatan pun mereka mengambil usaha yang banyak untuk menjadikan kereta mereka lebih selamat. Proton dengan dia punya HPF dan Pro 2 dengan dia punya Advanced Safety Assist, Adaptive Cruise Control, Auto Emergency Braking, macam-macam ciri-ciri yang diperkenalkan oleh dua syarikat tempatan ini untuk mengurangkan risiko kecederaan apabila kemalangan. Jadi saya berharaplah kawan-kawan semua selepas ini kalau nak beli kereta, betul-betul ambil kira ciri keselamatan dan bukan saja ciri kemewahan ataupun ciri keselesaan. Okey, sampai situ aja video kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like. Kalau ada manfaat, tolong kongsikan dengan kawan-kawan. Dan tolong saya sikit, tekan butang langganan dan juga tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila-bila kita menaik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah kita. Jumpa lagi insya-Allah.